Hello, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Selasa dan kita akan belajar pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okay, hari ini kita masih lagi belajar tentang pengawitan makanan, pendidikan khas tingkatan 3 bersama Cikgu Shima. Okey, hari ini hari Selasa, 25 hari bulan 5 tahun 2021. Okey, hari ini awak akan belajar untuk menyatakan maksud pengawitan makanan yang kita belajar minggu lepas, iaitu pemasinan dan penyejuk bekuan. Dan kita akan mengenal pasti makanan yang boleh dimasinkan dan boleh disejuk bekuan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini, apa yang saya nak awak dapat adalah awak dapat menyatakan dua contoh bagi makanan yang menggunakan proses pengawitan penyejuk bekuan. Minggu lepas kan kita dah belajar apa itu penyejuk bekuan. So minggu ni kita nak tengoklah apa itu makanan yang boleh digunakan untuk proses penyejuk bekuan. Semua makanan ke boleh guna proses penyejuk bekuan? Okey, mari tengok sini. Jenis pengawitan makanan kita belajar minggu lepas ada dua. Yang pertama adalah pemasinan. Dan kedua adalah penyejuk bekuan. Okey, pemasinan, nama pun pemasinan, jadi kita mesti guna garam. Jadi contoh apa yang makanan yang kita guna garam, kita simpan dia guna garam ada seperti ikan masin. Okey, yang kedua adalah penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan maknanya kita simpan dalam peti yang sejuk beku lah, peti yang banyak ada air batu. Selalunya kita simpan dalam ni apa? Aiskrim, ikan, ayam, daging. Okey, jadi jenis pengawitan makanan ada dua sahaja. Yang pertama adalah pemasinan dan yang kedua adalah penyejuk bekuan. Okey, mari kita tengok penyejuk bekuan. Mesti kita akan gunakan peti ataupun peti sejuk, peti yang kat kedai tu yang sejuk, beku tu yang buka tu. Okey, sama ada peti kat rumah awak ni ataupun peti yang dekat kedai tu lah ataupun dekat supermarket tu. Okey, mari tengok apa itu penyejuk bekuan. Okey, penyejuk bekuan proses penyimpanan makanan pada suhu beku. Jadi kalau kita simpan dalam peti dekat rumah ni, suhu beku kat mana? Mestilah ni dekat atas ni kan. Yang dekat atas bahagian yang beku ni. Kalau kita simpan, apa-apa semua jadi beku ataupun keras. Kenapa nama dia penyejuk bekuan? Sebab proses ni melambatkan aktiviti bakteria yang menyebabkan makanan rosak. Maksud dia, bila awak jadikan makanan tu beku, keras, makanan tu tahan lagi lama lah, tahan lebih lama. Contohnya, kalau macam aiskrim tu. Kalau awak letak kat luar, dia cair kan. Bila cair, dia tak sedap dah, tak boleh nak makan dah. Jadi dia cepat rosak. Tapi bila awak simpan dalam peti sejuk, awak beli kat kedai, simpan dekat peti sejuk dekat atas ni, dia tahan lama kan. Boleh simpan untuk 2-3 hari. Jadi awak boleh makan lagi 2-3 hari. Itu sebab dia penyejuk bekuan ni. Untuk awak simpan, dia melambatkan aktiviti bakteria supaya makanan awak jadi lambat rosak lah. Okey, mari kita tengok penyejuk bekuan makanan dia. Okey, mari kita tengok makanan yang menggunakan proses pengawitan penyejuk bekuan. Tak semua makanan boleh guna penyejuk bekuan. Jadi kita tengok apa jenis makanan yang boleh simpan guna penyejuk bekuan. Maknanya makanan yang boleh simpan dalam peti lah. Tak semua tau boleh simpan dalam peti. Okey, mari kita tengok. Pertama adalah kategori bahan mentah. Okey, bahan mentah. Bahan mentah ni apa? Yang kalau kita tengok kat peti atas tu. Okey, yang kedua, apa dia? Makanan yang diproses. Makanan yang diproses ni adalah makanan yang awak masak ni. Contohnya, makanan dah masak tapi kita simpan je untuk bagi tahan lama. Macam aiskrim. Aiskrim tu yang diproses lah. Okey, mari tengok.
Penyebekuan. Okey, bahan mentah. Contoh bahan mentah seperti ayam, ikan, udang, daging. Bahan mentah ni maksud dia barang yang awak beli dekat pasar, beli dekat supermarket. Tak payah masak apa, terus simpan dalam peti. Ini adalah nama bahan mentah. Okey, kalau yang kedua adalah makanan yang diproses. Makanan yang diproses maksudnya sama ada makanan tu awak beli, awak masak dulu, ataupun makanan tu memang awak dah beli, memang dia dah siap masak. Makanan tu yang memang dari kilang lah. Contohnya apa? Contoh macam nugget kan. Nugget ni selalu awak dah beli yang dah dalam paket kan. Balik rumah tinggal simpan je. Itulah nama makanan yang diproses. Donut. Kan ada donut frozen. Roti canai, pizza. Macam pizza ni awak tinggal masukkan dalam microwave. Tapi kena beku kan bila awak beli. Awak tak nak makan lagi, nak makan esok, kena simpan dekat tempat beku. Inilah macam ni makanan yang diproses. Aiskrim, sausage, apa lagi? Banyak lagi makanan yang diproses kan. Sekarang kan macam-macam ada. Ingat penyejuk bekuan ada dua je, iaitu dua jenis bahan makanan. Yang pertama adalah bahan mentah dan yang kedua adalah makanan yang diproses. Bahan mentah adalah bahan yang awak beli kat pasar tu yang tak perlu dimasak. Dan makanan yang diproses adalah makanan yang dah beli siap, tinggal simpan dalam peti ataupun awak masak dan awak simpan dalam peti. Okey, dah sampai latihan. Okey, buka modul cari latihan saya. Gambar ni, jawab. Okey, dia kata apa? Berikan contoh makanan bagi jenis penguaitan makanan berikut. Saya dah tulis dah. Penyejuk bekuan ada dua jenis makanan yang kita simpan, bahan mentah dengan makanan yang diproses. Dalam ni letakkan contoh dia sahaja ya. Contoh makanan, contoh bahan mentah ni apa? Contoh macam ayam, daging, itik, apa lagi? Okey. Letak je, awak jawab bagi habis. Lepas tu hantar gambar bagi kat saya, okey? Macam biasa, jangan lupa buat aktiviti minggu matematik hari ini, okey? Semua kena buat. Okey, bye. Assalamualaikum.